Hai, pagi. Alright, hari ni saya nak bercerita macam mana saya boleh bangkit balik lah lepas bisnes saya jatuh disebabkan COVID. Sebab apa? Beberapa hari ni ada beberapa orang lah, dia PM, dia tanya, dia minta saya buat sharing macam mana saya bangkit lepas bisnes saya jatuh disebabkan COVID. Alright, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Green Matrix. So Green Matrix ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Kalau orang nak tempah kereta sewa, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatrix.com, boleh tempah kereta sewa dekat situ. So dekat belakang saya ni saya punya office Green Matrix. Tapi office ni dah lama lah tak buka. Lebih pada setahun tak buka. Sebab apa? Staff saya pun dah tak ada, dah berhenti kerja. So saya memang tutup lah. Dan bisnes kereta sewa saya masih lagi berjalan lah. Tetapi sekarang ni saya pass bisnes tu dekat saya punya kawan lah. Kawan saya yang tolong uruskan. Dan sekarang ni saya fokus menjadi usahawan SKV lah. Alright, so SKV ni dia buat apa? SKV ni dia menjual suplemen kesihatan lah, khusus untuk orang yang ada masalah kencing manis. SKV juga dia ada produk untuk kuruskan badan, dia ada kopi untuk kurus, dia juga ada vitamin. Alright, so hari ni saya nak bercerita tentang macam mana saya bisnes saya sebelum ni jatuh disebabkan COVID, dan alhamdulillah saya bangkit balik dengan bisnes baru sebagai usahawan SKV. Sekejap saya minum. Okey. Sebelum tu saya nak check kepada yang menonton, adakah anda boleh mendengar dengan suara, boleh mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Test 1 2 3, test 1 2 3, test 1 2 3. Alright. So cerita dia macam mana? Cerita dia jangan saya tu saya punya office. Alright. Ada ke yang mendengar saya punya live ni? Test 1 2 3, test 1 2 3. Okay, so cerita dia, saya buat bisnes kereta sewa ni dah lama lah, daripada tahun 2006. Masa tu saya masih lagi bekerja sebagai tutor lah dekat sebuah universiti dekat Sarawak. So saya start tu pun sebab apa? Saya ada masalah kewangan lah. Saya start tu tahun 2006. Masa tu saya ada banyak hutang kan. Hutang tak adalah tu pun, cuma beli motor, beli kereta kat kredit kan. Lepas hutang dah banyak tu, gaji saya masa tu tak sampai pun 2,000. Bila hutang dah banyak, memang saya terciduk lah kan. Duit gaji tu habis bayar hutang je. Alright. And then saya pun fikir apa benda aku nak buat. So saya dapat idea, why not saya buat bisnes kereta sewa kan. So pada tahun 2006 saya start bisnes kereta sewa. Saya beli kereta 2 biji dan saya sewakan lah. Masa tu saya punya customer mostly saya punya student lah. Sebab saya bekerja dekat universiti, dan masa tu tak ada orang buat servis kereta sewa lah dekat tempat saya mengajar tu lah. So alhamdulillah saya buat servis kereta sewa tu, permintaan tu memang banyak lah. Student pun ramai, ada lebih kurang 5,000 orang kan. And then staff dekat universiti lagi. So kereta saya hari-hari ada orang sewa. Kan, hari-hari ada orang sewa. Senyapnya tak ada orang komen pun ni. Ada orang dengar ke ni? Adakah orang mendengar saya punya live ni? Nampak banyak mata tapi tak ada orang komen. Oh ada. Okay. So ada tak nak dengar cerita saya ni? Sebab apa, beberapa hari sebelum ni adalah orang mesej minta saya buat sharing macam mana saya boleh bangkit balik. Bisnes saya jatuh disebabkan COVID, dan alhamdulillah sekarang ni saya bangkit balik. Dan bisnes baru yang saya buat ni
sebenarnya dia punya income tu lebih tinggi berbanding bisnes yang saya buat sebelum ni. Waalaikumsalam, apa khabar my friend? Alhamdulillah, sihat. Alright, nak dengar tak cerita macam mana saya bangkit balik? Okay, so saya mula bisnes kereta sewa tu tahun 2006, and then alhamdulillah lah daripada bisnes tu berkembang. Asalnya saya beli kereta 2 biji, lepas tu saya tambah kereta. Pada tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Saya start bisnes kereta sewa 2006, and then saya sewa, and then ada duit saya tambah kereta. Tahun 2010 saya dah ada 70 biji kereta lah. Tapi 70 biji kereta tu bukan semua kereta saya lah. 30 je kereta saya, 40 lagi kereta pajak. Kereta pajak ni saya ambil lah kereta kawan-kawan saya, kereta family saya, kereta pekerja saya kan. Kereta apa? Area mana? Saya dekat area Sepang ni. Kan. Alright, so 2010 saya dah ada 70 biji kereta. Dan pada tahun 2011 saya tengok macam bisnes kereta sewa saya macam dah okey kan. So saya decide untuk berhenti kerja daripada universiti lah. Masa tu sebiji kereta saya boleh sewakan sebulan lah, dia punya income lah 1,500. Satu biji kereta dia punya sewa lah sebulan paling sikit 1,500. You bayangkan, masa tu saya dah ada 70 biji kereta. 70 biji kali dengan 1,500, dekat situ saya punya duit sewa lah sebulan dalam 100,000 lebih lah. Dan keuntungan kereta sewa ni, dia boleh pergi 30 ke 40%, dia punya profit margin. Alright, so masa tu saya punya untung lah daripada kereta sewa tu 30,000, 40,000 macam tu. Memang hidup senang lah. So saya berhenti kerja 2011. Masa tu saya dah banyak dah settlekan hutang-hutang saya. Tapi saya ada banyak hutang lah, hutang kereta. Kan. Alright. Adakah yang mendengar lagi saya punya cerita ni? Okay, so sementara tu saya nak minta izin, saya nak iklan juga. Saya sedang mencari sesiapa yang nak join team saya. Sekarang ni saya sekarang ni jadi usahawan SKV lah. So saya jadi usahawan SKV ni pada Februari 2021. Modal RM65-40 je. Dan alhamdulillah sekarang ni saya punya jualan tu lebih sebulan lebih 2 juta. Bulan lepas pun alhamdulillah saya punya bonus pun dapat lebih 70,000 lah. So ada tak sesiapa yang nak join team saya, yang nak belajar macam mana nak mula bisnes? So saya mencari sesiapa yang nak saya bantu untuk buat keuntungan lah RM20,000 sebulan. Kan. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Alright. Okay, so sambung cerita. Kat mana saya berhenti? Okay, 2011 saya berhenti kerja. Lepas tu saya start buka cawangan lah. Saya buat bisnes kereta sewa tu dekat Bintulu, Sarawak. Lepas tu saya punya customer tu makin lama makin ramai. And then diorang ni kalau dia dah biasa guna kita punya servis, dia akan nak guna kita punya servis. So saya start buka cawangan lah. Tapi saya buka cawangan tu, saya modal pun tak ada. Saya buka cawangan tu menggunakan sistem, dia macam franchise lah. Dia macam tapi bukannya franchise lah, dia licensing. Kan, licensing. So siapa-siapa yang nak buat bisnes kereta sewa, saya ajar dia, saya bagi training, saya sediakan sistem, dan dia boleh run bisnes kereta sewa tu under saya punya brand. So dekat situ tahun 2011 lah, 2011 saya start buat licensing. Alhamdulillah dalam masa setahun saya dapat buka 9 cawangan. 9 cawangan. So bermula daripada Bintulu, lepas tu Miri, lepas tu Kuching, lepas tu Kota Kinabalu, lepas tu KL. So setahun saya dapat buka 9 cawangan lah. Dan alhamdulillah saya punya tahun 2012 tu 2012 tu saya punya kira macam pendapatan daripada kereta sewa tu barulah cecah 1 juta pertama. Tahun 2012 barulah saya capai 1 juta pertama lah dalam bisnes kereta sewa lah.
Lepas tu saya start buka cawangan 2013. Alhamdulillah pendapatan lah daripada kereta sewa tu. Ni jualan lah. Jualan dalam 1.7 juta. Sekejap saya minum. Ha, 2013 kira macam pendapatan lah. Duit sewa tu, customer duk sewa kereta, bayar apa semua. 2013 1.7 juta. Lepas tu 2014 Alhamdulillah kira macam pendapatan pada syarikat tu naik kepada 2014 4 juta. 4 juta. Lepas tu 2015 Alhamdulillah naik jadi 5 juta. 5 juta setahun lah. Tapi lepas 2015 tu dia start ada masalah sikit. Kan. Salam dari Singapura bang. Waalaikumsalam orang Singapura. Okay. So saya mula bisnes kereta sewa tu daripada tahun 2006. Lepas tu kira macam zaman paling best tu adalah zaman sebelum 2015. Sebelum 2015 tu memang buat duit lah. Memang buat duit. Lepas 2015 tu dia jadi masalah sikit. Tapi masalah ni saya bukan nak salahkan siapa-siapa, salah diri saya lah. So saya harap you pun belajar daripada saya punya kesilapan ni. Alright. Salam dari Penang. Okay. Salam dari Brunei. Oi. Komen. You all dekat mana ni? You mendengar daripada mana? Kan? Komen. So sementara tu saya nak mencari sesiapa yang nak join team saya. Sesiapa yang nak saya bantu nak buat duit RM20,000 sebulan sebagai usahawan SKV. Sekarang ni Alhamdulillah saya nak share juga saya punya record sale lah setakat semalam. Sekejap saya cari. Ada tak nak tengok saya punya record sale setakat semalam? Ni. Ini saya punya jualan lah. Jualan dan bonus SKV daripada 1 sampai 8 Mac 2022. So saya punya personal sale dalam 5,400 je tuan-tuan. Personal sale ni jualan direct lah. Direct dekat customer. Tapi saya punya group sale 1.581, 1.5 juta. Dan saya punya bonus setakat semalam 46,900. Alhamdulillah, saya dah jual SKV ni dah lebih setahun lah. Sekarang ni saya punya bonus 8 hari 46,000. Kan, Alhamdulillah. So, ada tak sesiapa yang nak saya tunjuk, yang nak saya bantu, yang nak saya ajar macam mana nak jana pendapatan macam ni? Saya sebelum ni saya buat bisnes kereta sewa. Alhamdulillah bisnes tu memang kira macam maju, tapi bila Covid datang bisnes tu jatuh lah. Dan saya bangkit balik, saya jual SKV. Dan bisnes SKV ni sebenarnya dia punya pendapatan dengan keuntungan tu lebih tinggi berbanding bisnes kereta sewa yang saya buat sebelum ni. Ada tak sesiapa yang nak join team saya? So sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join team saya menjadi usahawan SKV. Kalau ada, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal untuk menjadi usahawan SKV bermula RM65.40 je. SKV ni dia menjual produk untuk kencing manis. Dia ada juga produk untuk kuruskan badan. Dia ada produk kopi, kan? Kopi pun ada, vitamin pun ada, kan? So bisnes SKV ni memang sedang berkembang gila-gila. Sebab apa? Sekarang ni kan banyak kes Covid kan, banyak orang ada masalah kesihatan semua. Memang demand dia memang tinggi gila. Siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Saya cakap terang, bisnes SKV yang saya buat ni, dia punya pendapatan tu dengan keuntungan tu lebih tinggi berbanding bisnes kereta sewa yang saya buat sebelum ni. Sebab tu saya fokus pada SKV. Sebab apa? Dia punya untung tu lagi tinggi. Alright. So saya mencarilah sesiapa yang nak join team saya, yang nak belajar, yang nak ubah kehidupan dia, yang nak settlekan hutang. Alright. So siapa yang nak, komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Saya mencari sesiapa yang nak saya bantu. Okay. So sambung cerita. Siapa kat sini yang belum jadi usahawan SKV? Siapa kat sini yang belum kenal tentang SKV? Ni
SKV ni dia punya ni yang pakai spek mata ni Dr. Syed, founder dia. Yang baju merah ni Puan Katika. Puan Katika ni dia punya co-founder lah. Dan duta dia adalah Pak Nel. Alright. So okay, so sambung cerita pasal kereta sewa tadi kan. 2015 bermulalah masalah kepada saya punya bisnes. Okay. Alright. So apa masalah dia? Saya cerita ni bukannya nak salahkan siapa-siapa. Ni salah saya jugalah kan. Okay. Tahun 2015 masa tu kan kerajaan menguatkuasakan GST kan. GST. So kita kena bayar lah 6% kan. So kalau kita fikir kan, alah 6% tak banyak kan. 6%. So kalau kita dapat duit, lepas tu kita charge dekat customer 6%, kita bayarlah dekat government 6% kan. Tapi bila GST diperkenalkan, selepas beberapa tahun baru saya sedar, GST ni dia bagi efek lah kepada saya punya company. Okay. Yang pertama satu, bila GST ni, dia kos untuk kita manage GST tu dia bertambah lah. Dulu macam kita tak payah nak pakai software apa-apa kan. Kita pakai biasa-biasa pun dah okey. Tapi bila GST ni, so kena pakai lah dia punya software, kena pakai sistem kan. And then saya pula masa tu saya ada banyak cawangan tau. So setiap cawangan tu dia mesti kena ada account. So untuk pakai sistem tu saja, dulu kita tak perlu pakai sistem, kita buat manual pun okey. Tapi bila GST je, saya kena beli sistem tu, bayar sistem tu setahun. Sebab apa? Ada banyak account. So setahun saya kena bayar dalam RM12,000 untuk guna sistem, untuk manage kita punya GST, untuk record kita punya sale, record kita punya GST kan. So sistem tu saja saya kena bayar dalam RM12,000. Dulu tak payah bayar. Dulu kita pakai manual je. Alright. Tu yang pertama lah. Lepas tu kita ingat kita dah beli sistem tu, kira macam dah boleh record lah, boleh record berapa income, berapa GST kan. Tapi benda tu kena ada orang yang tolong operate kan. So mula-mula tu yang uruskan saya punya isteri. Lepas tu dia kata, banyak betul kerja kan. Nak kena check duit masuk, nak kena buat tax invoice, nak kena claim, nak check claim, nak kena release payment, nak banyak benda nak kena buat. Sebab apa? Masa tahun 2015 tu kita punya kira macam duit sewa sebulan RM400,000, RM500,000. So kita kena keluarkan resit tu sikit-sikit, banyak kerja. Dulu macam kerja tu mudah kan, kerja tu banyak saya punya lisensi yang buat. Tapi bila GST diperkenalkan, so dekat bahagian HQ ni, HQ yang kena buatkan. Kerja tu banyak. Lepas tu saya pun ambil pekerja seorang untuk bantu. Pekerja ni pun pening kepala. Dia pun tak menang tangan nak uruskan sebab kerja terlalu banyak. And then kita pun ambil lagi pekerja untuk bantu uruskan akaun ni. So sampai saya ada 4 orang pekerja. 4 orang pekerja tu saya kena bayar gaji dalam RM6,000 lah sebulan. Sebulan RM6,000, 12 bulan dalam RM72,000. So dekat situ dah bertambah lah saya punya kos. Bayar gaji RM72,000 setahun. Lepas tu sistem tu dalam RM12,000 lah. So dekat situ dah RM80,000 lebih lah. Setahun saya kena spend untuk manage GST saja RM80,000 lebih kan. So bila jadi macam tu, so saya punya keuntungan tu kira macam agak efek lah kan. Memang GST tu customer bayar, tapi untuk kita manage GST tu saya yang kena keluar duit lah. Kan. Ada lagi ke yang mendengar saya punya live ni? Tapi saya tak salah ke siapa-siapa lah. So ini mungkin takdir apa semua. Kan. Alright. Tapi saya minta you all belajar dah daripada kesilapan saya ni lah. Yelah, GST memang kita tak boleh nak elak. Sebab apa? Kalau mana-mana company, bila dia punya pendapatan tu lebih RM500,000 setahun, memang confirm lah kita kena bayar GST kan. So macam company saya tu 2014 dah 4 juta setahun. So memang tak boleh nak elak lah. Memang kena bayar GST. GST tu memang customer bayar, tapi nak manage GST tu yang kita kena keluar duit kan. Bila saya tengok balik, banyak rupanya kos kita nak kena tanggung bila GST diperkenalkan. Dulu tak payah kan. Macam bahagian akaun dekat saya punya cawangan tu kita lah urus. Lepas tu cawangan lain tu saya punya lisensi lah urus kan. So kerja tu tak banyak.
Tapi bila GST diperkenalkan, semua kerja tu dia jadi centralized, kena berpusat. Dia tak boleh suka-suka hati kan. Kalau tersilap kita kena denda kan. Alright. Hai. Okay, so itulah kos saya bertambah. And then apa lagi? Satu lagi. Bila saya start ambil pekerja kan, sebab apa, sebelum GST tu saya ada juga pekerja. Tapi pekerja saya ni macam partner lah. Sebab apa, diorang ni saya bayar gaji. Lepas tu diorang pun ada kereta dekat company saya. So diorang pun sambil-sambil dia bekerja, sambil-sambil diorang sewakan kereta diorang. So diorang ada income kat situ. So diorang ni kira macam partner. Tapi bila saya start ambil pekerja yang manage bahagian finance, bahagian kewangan, so diorang ni memang bayar gaji lah. Bayar gaji. And then bila kita bayar gaji yelah, faham je lah. Bila bayar gaji kena bayar KWSP lah. Macam sebelum tu saya punya pekerja-pekerja ni kira tak ada lah KWSP. Sebab apa, diorang ni macam business partner saya. Dia macam dia ni pun berniaga. Dia berniaga dalam saya punya company kan. Tapi bila saya start ambil pekerja yang bahagian finance ni, so sah-sah lah kita kena bayar sok-sok KWSP kan. Tapi tak apalah, kita bayar kan. Tapi bila bayar tu, kita punya cash flow ni dah lari lah. Lepas tu macam sampai satu tahap kan, saya macam kita tiap-tiap bulan kena bayar lah KWSP pun semua. And then tapi kita bayar lewat bayar. Lepas tu macam bahagian KWSP ni setiap hari, setiap minggu kan, siang malam WhatsApp saya, call saya, tanya mana payment. Saya naik semak kan. Sebab apa, kita memang bayar tapi kadang-kadang kita punya cash flow pun lari. So kita akan bayar lewat. Tapi KWSP ni dia memang hari-hari call. Cik Wahid, mana payment ni? Kita tak dapat ni. Kalau you tak bayar ni, kita nak bawa, kita nak denda you, kita nak saman you, kita nak tarik you ke mahkamah kan. Kan. Siapa kat sini yang berniaga? Siapa kat sini yang ada pekerja? Kalau yang berniaga ada pekerja kan, yang biasa deal dengan KWSP, mungkin you ada pengalaman macam saya. Naik semak apa deal dengan KWSP ni. Kita berniaga dah lah, dia charge tu, charge ni kan. And then kita punya untung pun tak menentu kan. Lepas tu kita dah ada pekerja, kita kena bayar kan. Aduh, kita sampai kita sendiri nak ambil gaji pun tak boleh. Sebab apa, nak bayar tu bayar ni. Kan. Masa 1,500 lebih kurang. Masa tu sebulan 4 orang tu dalam 6,000. 6,000 kan. Gila kan. Lepas tu belum lagi KWSP. Bapak gila kan. Ada pekerja yang dah lama kerja, gaji dia lebih lah. Yang baru-baru bekerja tu, gaji dia dalam, ada yang start 1,000 kan, ada yang 1,000 lebih kan. Ada yang buat secara part time kan. So total untuk gaji pekerja bahagian akaun tu dalam 6,000. Kan. Cik Wahid buat kereta sewa area Sarawak je ke? Saya sekarang ni, saya punya company, kita hanya platform tempahan kereta sewa. So company saya boleh terima tempahan kereta sewa seluruh Malaysia. Bila dapat booking, kita bagilah dekat kita punya supplier. Alright. Bayar KWSP lebih penting dari bayar gaji. Staff tak ada gaji, tak apa. So saya pun bila pegawai KWSP tu call, Wahid, you tak bayar lagi KWSP ni, lewat apa semua. Saya cakap, tuan, saya punya bisnes ni tengah struggle tuan. Saya bayar tapi lewat sikit lah, bagilah saya masa. Tak boleh. Kalau you lewat bayar, kita kenakan penalti. Kalau you lewat sangat bayar banyak kali, kita akan bawa you ke mahkamah. Bapak gila kan. Aku ni dah lah struggle nak bayar tu apa semua kan. Lepas tu dia siap tekan kita minta bayar. So macam kalau kita tak mampu bayar, terpaksa pecat lah pekerja kan. Alright, apa nama platform? GoGreenMetric.com. GoGreenMetric.com. Alright. So saya memang masa tu naik semak. Memang stres gila lah. Okay, lepas tu itu satu. Yang ketiga, apa yang berlaku, bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi kan,
Sorang-sorang belah. Sorang-sorang belah kan. Sebab apa? Diorang pun tak tahan. Dulu sebelum GST, diorang hanya bayar dekat saya 2.5% saja. Dia dapat duit sewa. Kalau dia sewa RM100 kan, saya ambil 2.5% saja daripada dia punya income tu sebagai royalty. So kos sangat rendah, dia orang punya profit margin pun tinggi. Tapi bila GST diperkenalkan, so dia orang kena bayar, dia kena tanggung 6%. Lepas tu saya kena ambil 2.5%. Lepas tu dia orang kena duit tu lambat. So duit tu kena masuk company dulu, dia orang kena submit claim. Lepas tu kena tunggu beberapa hari untuk dapat payment. So kerja banyak, dia orang punya margin tu makin kurang. Lepas tu duit lambat. So apa yang berlaku tuan-tuan, saya punya lisensi ni sorang-sorang keluar kan. Saya dah train dia orang, dah daripada zero saya dah ajar dia orang. Lepas tu bila GST diperkenalkan, dia orang pun nampak pening kepala dengan GST kan. Pening kepala apa semua kan, sorang-sorang keluar. So dekat situlah bermulanya kejatuhan saya punya bisnes. So bisnes saya ni dia start struggle sebenarnya sebelum COVID lagi. Sebelum COVID kan. So saya bukan nak kata salah GST lah, tapi GST tu dia bagi efek lah kepada company saya. Sebab apa? Company saya ni, saya bukannya deal dengan big project. Bukannya saya ada tender government ke apa-apa kabel ke. Saya memang open market. So kita punya margin tu tidaklah besar. Bila kerajaan buat GST tu, dia efek kepada saya punya profit margin. Kan? Salam. Okay, so tapi itulah, saya cuba bertahan, bayar je lah GST, bayar tu KWSP, and then dengan saya punya lisensi sorang-sorang keluar kan. Tapi Alhamdulillah lah, bisnes tu kira macam sale tu sustain setiap tahun 5 juta, tapi saya punya profit margin tu makin kecil tuan-tuan. Alright, so sebelum GST memang margin tu besar lah, 30%, 40%. Tapi bila GST, sebab apa saya nak kena tanggung segala kos mak nenek tu, so saya punya profit margin tu makin kecil. Lepas tu sampai satu tahap saya nak ambil gaji sendiri pun tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Saya punya untung tu habis bayar tu je. Bayar ni, bayar tu, bayar ni. Alah, kita sendiri nak ambil gaji pun dah tak ada. Lepas tu belum lagi cerita pasal LSDN. LSDN. Ni lagi bapak memang, ya Allah, aku tak tahu nak kata lah. Nak saya cerita tak pasal LSDN? Nak info defend, ada set combo. Kalau nak, you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. You cakap you nak beli produk ni kan. Boleh. Alright, so apa lagi? Ni saya dah start daripada tahun 2015. Saya dah diuji macam-macam lah dengan GST, dengan KWSP, dengan saya punya lisensi sorang-sorang keluar, dengan macam-macam. Datang lagi satu bala pada tahun 2018. 2018 tiba-tibalah LSDN dia tak puas hati dengan saya punya report. So macam kita cash flow kita memang dah koyak dah. So bila kita submit report tu, kita cakap lah kita punya untung tidak tinggi kan. So tolak. So kita cakap kita punya untung tu dalam tak sampai 100,000 kan. Tak sampai. Tapi LSDN dia tak puas hati. So dia datang nak check. Dia check. So bila LSDN check, tak macam mana dia kira-kira, tiba-tiba dia kira saya punya tu, saya kena charge cukai dengan penalti. Mula-mula tu saya kena charge dalam 230,000 tuan-tuan. 230,000. Kalau ikutkan yang saya punya company secretary tu, dia kira-kira saya punya cukai tu dalam 50,000 lah kalau dia kira betul-betul kan. Tapi tak macam mana, LSDN tu datang, dia korek. Dia charge saya, okay, kita nak charge you penalti, cukai dengan penalti 230,000. Saya bila dapat info tu memang terduduk kan. Ya Allah, banyak ya. Lepas tu macam saya punya company secretary cakap, Tuan Wahid cubalah rayu kan, manalah tahu dapat kurang kan. So saya pun merayu kan. Nak tahu tak apa jadi selepas saya merayu tu? Memang and then saya ingat saya seorang je kena. Rupanya ramai lagi kawan-kawan saya yang kena. Yang tiba-tiba lah LSDN datang serbu.
Cek pak. Sebab apa, kalau macam kita ni masa mula-mula berniaga, banyak benda lah kita tak lengkap, tak lengkap ni. So dia tengok dekat mana yang kita tak lengkap, dia charge kita dekat situ lah. So saya memang 2015 tu memang bisnes saya memang dah struggle lah. Lepas tu 2018 dia datang lagi, dia cek. So saya kena cukai dengan penalti RM230,000. Kan. Saya memang terduduk lah. Kalau you kena macam saya, you jadi apa? Alright. Okay. So bila saya pun tak puas hati lah. Saya cuba merayu kan. Untuk minta kurangkan lah. Memang tak adil lah dia charge. Memang saya tak ada untung macam tu lah. Tak ada untung banyak macam tu. So saya minta buat rayuan lah. Minta pengurangan lah kan. So lepas saya merayu tu tuan-tuan, apa yang jadi, saya punya cukai dengan penalti tu dinaikkan daripada RM230,000 dinaikkan jadi RM270,000. Bapak gila kan. Aku merayu ni nak minta kurang kan. Sekarang ni dah jadi naik. Kan. Kata. Lepas tu saya pun sebenarnya dia nak bagi warning lah kat saya kan. Dia nak cakap, kau nak menyusahkan lagi, kau nak panjangkan cerita lagi kan, kau nak banyak kerja lagi kan. So kalau kau merayu lagi, aku naikkan lagi, aku korek lagi. So saya masa bila saya punya cukai penalti cukai dengan penalti tu dinaikkan jadi RM270,000, saya terus terdiam tuan-tuan. Sebab apa? LHDN ni kalau kita lawan kok mana pun kita kalah. LHDN ni kita lawan macam mana pun kita akan kalah. Kita kena terima je kan. Kan. Kalau you jadi saya, you buat apa? Cukai daripada RM230,000, kita merayu minta kurang kan. Naik jadi RM270,000. Kalau you nak merayu lagi tak? You nak buat rayuan lagi tak untuk kurangkan? So kalau saya rayu lagi, mungkin cukai saya naik lagi kan. Alright. So memang saya memang terduduk gila lah bila kena macam tu kan. Lala kita bincang-bincang. Okay, LSDN cakap boleh bayar ansur-ansur. Dia kata boleh bayar 36 bulan. So bahagilah RM270,000 bahagi dengan 36 bulan. Saya kena bayar penalti tu dalam RM7,500 lah. Tak ada cara lain kan. Memang dia bukannya nak kurang tuan. Dia memang LSDN ni dia memang tak ada planning nak kurang. Dia memang nak korek duit. Dia memang nak ambil duit. Sebab apa? Kan Malaysia ni kan banyak sangat corruption kan. Banyak sangat benda yang dia orang nak cover. So dia orang memang mencari sesiapa yang dia orang boleh kenakan untuk tanggung lah. Kan. So bukan saya seorang tuan-tuan. Memang ramai lagi kawan-kawan saya yang berniaga apa semua kan. Memang ramai yang kena lah. Tapi dia orang banyak diam. Sebab apa? Dia orang tak berani. Tak berani nak cakap lah. Alright. So baru ni pun saya punya kawan lah. Lagi nanya dia. Dia ni dulu dia kerja government tau. Lepas tu tahun 2014 dia berniaga lah. Dia berniaga air minuman dekat tepi jalan. Tahun 2014. Lepas tu alhamdulillah bisnes tu berkembang sampailah tahun 2018 macam tu. 2018 dia buka company. Lepas tu dia sewa kedai, dia buka cawangan. Lepas tu dia memang bayar cukai macam biasa. Tapi dia kata tahun lepas tiba-tiba LSDN datang serang dia. LSDN macam tak puas hati dengan dia punya report. So LSDN dia pergi buat checking. Dia charge kawan saya ni. Daripada start kawan saya ni berniaga air tepi jalan, yang tak ada kedai, yang tak ada company, daripada tahun 2014 dia check apa semua, dia charge cukai dengan penalti. So kawan saya ni dia kena bayar cukai lah RM10,000 sebulan selama 24 bulan. So saya cakap, kau tak merayu ke? Memang tak boleh buat apa. Tuan Wahid memang kena bayar je. So dia memang terduduk lah. So rupa-rupanya bukan saya seorang tuan-tuan, ramai lagi. Memang ramai. Tapi diorang ni diam. Diorang tak berani bercakap. Alright. So dekat sini tuan-tuan, kalau you nak berniaga lah, kalau you ni rakyat marhain, you kena ada account. You kena ada accountant yang very powerful lah. You kena ada orang yang manage account you yang sangat-sangat bagus. Macam saya, kesilapan saya tidak ada orang yang betul-betul manage saya punya account.
Yelah, kita company kecil kan, kita nak accountant ni bukannya gaji murah tau. Yang betul-betul profesional, at least dia punya gaji 3,000, 4,000, 5,000. Kita company kecil, mana mampu nak bayar gaji. Kita boleh je ambil budak-budak yang biasa-biasa, tapi dia orang ni tak ada pengalaman. Memang akan buat kesilapan lah. So bila kesilapan tu, LSDN tengok silap tu, memang dia akan charge lah. You silap ni. So kita nak charge you. Salah declare. Kena penalty kan. Dengan penalty kira based on apa bos? Okay, cukai tu dia macam, satu kesilapan saya. So masa saya buat kereta sewa tu, banyak kereta-kereta saya dibeli atas nama personal. Okay, atas nama personal. So bila saya dah buat company, sepatutnya macam saya kena buat agreement lah antara saya dengan company. Mengatakan saya serah kereta ni dekat company saya, dan macam company ni tolong urus lah. So bila company bayar installment tu, so benda tu boleh dikecualikan cukai. Tapi benda tu saya tersilap. Tidak ada orang advice. So tidak ada agreement. Bayangkan masa tu saya dah ada lebih kurang 50 biji kereta. 50 biji kereta yang saya kira company urus. Lepas tu installment kereta tu memang company bayar dekat bank lah. Tapi LSDN bila dia nampak benda tu tidak ada agreement, so dia charge. So semua installment kereta-kereta 50 biji ni tidak boleh dikecualikan cukai. Sebab apa? Bayar dekat, kira macam dia bayar dekat personal, tak boleh kecualikan cukai. So dia anggap itu adalah saya punya profit. You bayangkan 50 biji kereta kita duk bayar installment, tapi installment tu tidak boleh dikecualikan cukai. Dia anggap itu adalah income. Memang dikira dengan cukai je, dengan penaltinya RM230,000. Lepas tu saya merayu. Kita rayulah, kata tuan kereta ni memang kita buat sewa dan company yang bayar. Cuma kesilapan kita tidak ada agreement. Kita pun tak terfikir. Saya punya bahagian akaun pun tidak terfikir. Saya punya bahagian company secretary pun, auditor pun tak terfikir benda tu kan. So bila LSDN dia tengok benda tu tidak ada agreement, dia charge. So dekat situlah kena kan. So sebenarnya dia charge tu memang tidak adil lah. Tak adil. Sebab apa? Saya buat kereta sewa. So memang kereta tu kita gunakan untuk sewa dan company lah yang tanggung. Tapi bila kita tersilap kat situ, dia charge. Faham tak? LSDN mana tu? Dia dekat belah-belah sini lah, dekat Tanjung kan. Memang. Tapi bila saya tengok dalam group kan, rupa-rupanya sekarang ni memang LSDN ni dia ada KPI. Dia memang mencari sesiapa yang dia cari lah siapa-siapa yang dia boleh charge. So kalau dia dapat charge orang ni 100,000, dia ada insentif, dia ada KPI. Lebih kurang macam tu lah. Alright. Macam kawan saya ni meniaga air tepi jalan. Masa dia start meniaga tu, dia masih lagi kerja government. Company pun tak ada. Dia start 2014 dia kata. Tapi bila bisnes tu berkembang, tiba-tiba LSDN datang serbu dia, check pun semua kan. So dia kata, okay, kita nak charge you daripada you start meniaga 2014 sampailah 2021 lah. So dia charge pom, dia kena bayar sebulan 10,000 selama 24 bulan. Dia kata, ya Allah, gaji aku pun tak sebesar tu kan. Lepas tu memang dia tak boleh elak kan. So LSDN ni memang very powerful lah. Bila dia dah charge you lawan macam mana pun memang tak boleh buat apa lah. Bayar je lah kan. Alright. So saya pun kena bayar dalam 7,000 lebih. Tapi saya masa tu saya tergerak hati nak call saya punya kawan lah. Kawan saya ni Cina kan, dia kata nama dia Jimmy. Saya call dia, Jimmy, aku punya bisnes teruk lah. Tak tahan lah kata. Bayar tu bayar ni pun semua kan. So kena lagi LSDN pun semua. So rupa-rupanya kawan saya ni Jimmy ni, dia pun sama juga kan. Dia pun kena juga. Tapi dia pun minta advice daripada kawan dia. Dia kata, Wahid bila you punya company dapat lesen lah, dia kata kan. Sebab apa? Mana-mana syarikat kereta sewa yang baru dapat lesen dikecualikan cukai selama 2 tahun. So saya kata, company saya dapat lesen tahun 2015. So dia kata 2015, bila you punya cukai tu dia charge 2015. So sepatutnya company you tu dikecualikan cukai 2 tahun. Kenapa dia orang tak tahu? Kadang-kadang dia orang memang tak tahu. So bila saya dapat info tu,
memang ada perkeliling mengatakan mana-mana company, syarikat pelancongan yang dapat lesen dikecualikan cukai selama 2 tahun. So saya pun ambil perkeliling tu, saya bagi dekat saya punya company secretary. Company secretary saya pun bagi dekat saya LSDN. Dia orang semua terdiam kan. Terdiam. Sebab apa? Dia orang tersilap. Sepatutnya company saya tak payah bayar cukai. Sebab apa? Dikecualikan cukai kan. Tapi saya dah bayar lah yang apa, yang penalti kan. Saya dah bayar 6 bulan. Sebab apa? Bayar installment kan. 6 bulan saya bayar. Allah, tapi memang ada orang cakap lah, kenapa tak minta balik kan. Itu panjang cerita lah. Biasanya bila kita dah bayar tu memang susah lah dapat balik kan. Dia akan apa, buat pelarasan apa semua kan. So letak tepi lah. So start 2015 tu saya punya bisnes tu memang diuji bertubi-tubi lah. Dengan GST-nya, dengan KWSP-nya, dengan LSDN-nya, dengan lisensi saya lari keluar apa semua kan. So sampailah tahun 2020 datang lagi ujian. COVID-19 pula kan. So bila COVID-19 tu dia lagi teruk daripada segala ujian sebelum ni lah. Bila COVID memang bisnes saya langsung tak ada income, langsung zero tu. Daripada sebulan boleh dapat 400,000, 500,000 terus dari kosong, tak ada income langsung. So saya memang betul-betul terduduk tuan-tuan masa COVID kena kan. Ada lagi kan yang dengar saya cerita ni. And then saya pun fikir-fikir apa benda aku nak buat kan. Takkan saya nak tunggu je kan. Takkan saya nak tak buat apa-apa kan. So saya pun carilah apa benda saya boleh buat bisnes kan. So masa tu saya cuba jual produk lah. Masa tu kalau macam banyak lah orang yang jadi ejen produk makanan. Sebab apa? Masa tu pun lockdown kan. Semua orang tak boleh nak keluar rumah. Semua orang duduk kat rumah je. So banyak dia orang ni banyak beli barang makanan online. So saya pun jadilah ejen jual produk makanan kan. So macam-macam lah saya jual. Saya jual popcorn, saya jual kambing perap, saya jual rendang daging, saya jual kerepek, macam-macam saya jual. Alhamdulillah boleh jual, boleh jual semua produk tu. Produk tu semua bagus. Tapi bila saya jual tolak ni tak nampak untung kan. Sebab apa? Macam bisnes tu saya kena pegang barang. Lepas tu saya kena packing barang, saya kena post barang. So saya kena ada pekerja, saya kena ada office, saya kena ada tempat. So duit orang bayar, dapat untung. So tolak ni lala saya sendiri nak ambil gaji pun tak ada duit kan. Lepas tu macam bisnes tu memang tak ada sistem lah. Macam saya punya ejen bila founder company buat promosi, dah dia orang pergi beli dekat company kan. So tidak ada proper system lah. So and then dengan isu buang harga lagi kan. Lepas tu ada ejen dia beli barang banyak, dia pergi jual dekat Shopee, Lazada. So bisnes tu tunggang langgang kan. Alhamdulillah lah, sepanjang saya jual promote produk makanan tu, boleh lah dapat income. Tapi kira macam tak nampak untung. Siapa kat sini yang meniaga kan, tapi tak nampak duit. Saya tu kan macam tu lah kan. Bos, betul ke bila ada syarikat 2 tahun tak perlu bayar cukai? Betul. Kalau syarikat pelancongan, dia memang ada perkeliling. Sebenarnya syarikat pelancongan dia ada, you kena mohon dekat Kementerian Pelancongan. Kalau you ada lebih kurang 200 orang customer, you boleh minta daripada kementerian untuk dikecualikan cukai. Betul. Tapi ramai orang tak tahu benda ni. Dia ada certain macam syarikat pelancongan, dia memang ada macam insentif. Kalau you ada setahun you ada 200 orang customer, you submit dekat Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan dia akan keluar surat, you bawa surat tu pergi dekat LSDN, tak payah bayar cukai. Saya ingat lagi masa awal PKP tu, Dok kata jual je apa-apa dulu, keropok ke, betul? Alright, so saya jual je lah apa yang ada, apa yang depan mata saya jual. Tapi itulah, bila tengok-tengok balik, boleh jual tapi tak nampak duit, kan? Alright. And then kira kemuncak saya punya bisnes tu sampai Disember 2020. Saya masa tu saya ada 6 orang pekerja. Saya bayar gaji pekerja ni 6 orang tu dekat lebih kurang 10,000 juga lah. So lepas saya bayar gaji pekerja tu kan, bulan Disember 2020, pekerja saya panggil saya, tuan, kita orang nak jumpa lah tuan, boleh tak?
So saya pun pergilah jumpa pekerja saya, dengarlah apa. Lepas tu dia orang pun berkumpul dekat meja kan. Lepas tu masing-masing bangun, keluar surat, letak jawatan. Semua 6 orang berhenti kerja serentak. So kira macam Disember 2020 tu, itulah tragedi. Saya punya bisnes kereta sewa still tak ada income. Saya jual produk, tak ada untung. Saya punya pekerja berhenti kerja. Lepas tu saya punya saving habis lah. Saving saya habis sebab sepanjang PKP tu saya duk keluar duit saving untuk top up kan. Lepas tu saya punya hutang-hutang pun saya tak boleh bayar apa semua kan. So masa masuk tahun 2021 tu saya dah start kena saman lah. Kena saman pun sebab tak boleh bayar hutang kan. So saya bermula tahun 2021 tu dalam keadaan kira macam jatuh terduduk lah tuan-tuan. Kalau nak kata bankrupt, saya sikit lagi nak status bankrupt. Kan. Dan you nak tak dengar macam mana saya bangkit balik? Kan. So jatuh tu satu hal. Yang penting adalah macam mana kita bangkit balik. Sebenarnya tuan-tuan, saya masa 2021 tu saya macam nak gila dah kan. Nak gila. Kita buat bisnes kereta sewa dah 14 tahun. Tiba-tiba jatuh. Lepas tu pekerja pula berhenti. Duit saving kita habis. Lepas tu kita hutang tak boleh bayar. Orang hari-hari call tanya mana duit aku, mana duit aku, minta bayar hutang. Kita dah lost lah. Kita dah tak ada, dah hilang punca. Tak tahu macam mana. Macam mana kita nak bayar hutang? Kita pun struggle kan. Alright, ada tak nak dengar cerita saya macam mana saya bangkit balik? Yang cerita jatuh satu hal, cerita bangkit balik. So far you ada soalan tak? Sekejap saya minum. Sekarang ni saya mencari sesiapa yang nak join tim saya. Siapa yang nak join tim saya menjadi usahawan SKB? Siapa nak bangkit? Kan. Alright, so 2021 lah, saya sebenarnya masa tu saya kira berminggu-minggu jugalah saya termenung, saya baring termenung, saya sedih kan. Sedih, ya Allah, aku ni kenapalah kau buat macam ni? Apa salah aku? Apa dosa aku kan? Aku tak ada anaya orang pun kan. Kenapa aku diuji macam ni kan? So saya macam yelah, you dalam keadaan you stress, you macam dah nak hilang iman lah macam tu lah. So masa tu kan tahun 2021 kan banyak orang bunuh diri lah. So saya memang depressed gila. Memang ya Allah, kenapa jadinya ni? Aku bukannya buat salah apa pun kan. Kenapa aku diuji macam ni kan? So you bayangkan, saya ni seorang ketua keluarga, saya ni seorang suami, saya tidak ada pendapatan. Saya nak bagi anak bini saya makan lagi kan, nak bayar hutang lagi, memang dah lost, memang tak ada income. So duit dalam company adalah sikit kan, tapi sampai bila saya boleh bertahan kan? Lepas tu saya pun termenung. Tapi sebenarnya ada satu hari tu saya terdengar lah, saya buka TikTok, saya terdengar ada satu video. Video ni yang mengubah saya. Nak tahu tak apa yang video tu? Video tu daripada Ustaz Don Daniel lah, tak silap saya. So saya dengar video tu, dia kata kita ni kalau kita jatuh, janganlah kita salahkan Tuhan, janganlah kita hilang iman kita. Sebenarnya kadang-kadang jatuh tu sebenarnya adalah rahmat daripada Tuhan. Ustaz tu cakap kan. So dia cakap, rahmat, aku ni jatuh ni, duit dah tak ada apa semua kan. Macam mana kita nak anggap kejatuhan tu sebagai rahmat? Dia kata, sebab apa? Hujan daripada langit jatuh ke bumi, orang tak kata tu bala. Orang kata, hujan turun, hujan rahmat. So bila hujan tu turun, dia membawa rahmat kepada bumi. So you anggaplah kejatuhan itu sebenarnya Tuhan nak gantikan benda yang lebih baik pada you kan. So anggaplah kejatuhan tu sebagai rahmat pada you. Okay, so saya pun tak apalah, anggap je lah kejatuhan aku ni sebagai rahmat kepada aku kan. So saya memang dah jam. Bisnes kereta sewa memang bisnes kereta sewa saya memang dah jam tahun 2021 kan. Alright, dengan pekerja tak ada apa semua kan. Okay, so entah macam mana saya terdorong untuk berjumpa balik kawan lama saya. Kan. Saya pun terkesan sangat, duit masuk slow, duit keluar laju sebab komitmen tinggi. Suami selalu cakap macam betul. So saya ingat nasihat ustaz tu. So saya cakap mungkin Tuhan nak bagi sesuatu yang lebih baik dekat saya kan. Sebab apa? Daripada tahun 2015 sebenarnya bisnes saya memang dah struggle. So macam sebenarnya Tuhan, kau ni dah struggle sangat, dah susah sangat. Tak apa, aku bagi kau jahanam terus. Memang lingkup terus kan. Sebab apa? Mungkin Tuhan nampak saya tu memang dah struggle dah. Bisnes saya memang dah struggle. So
Tapi saya tak boleh nak keluar daripada bisnes tu. And then macam okay, tak apalah, aku bagi kau jahanam tu ke. So kau kena start benda baru kan. Alright, so and then saya terjumpa balik kawan lama saya. Kawan lama saya ni rupa-rupanya dia sebenarnya senior saya dekat sekolah menengah tau. Senior saya. So nama dia Kak Nini. Nak dengar cerita tak? Macam mana saya boleh jumpa kawan saya ni, Kak Nini. So saya pun jumpa dia, saya WhatsApp dia lah. Saya WhatsApp dia. Sebab apa saya kagum dengan dia. Dia ni dah jadi usahawan SKV dah lama tau. Dia dah join daripada tahun 2017. So Kak Nini ni antara orang yang kira dia bukannya orang yang terawal, tapi dia orang lama lah dalam SKV. So dia dah join SKV daripada tahun 2017. So Kak Nini ni dia pandai buat Facebook ads. Facebook ads. So daripada tahun 2017 sampailah 2021, 2017 sampailah 2020, dia punya jualan produk-produk SKV ni tak kurang 5 juta. So saya duk tengok dia punya rekod lah, rekod. So saya kagum dengan dia. So saya pun mesej dia, mesej borak-borak apa semua. And then dia cakap, "Wahid, you join lah SKV kan, you business you dah jatuh kan, why not you join SKV kan." So saya cakap, saya tak pandai lah nak jual produk ni. Saya memang tak pernah jual produk kesihatan. Sebab apa, SKV ni jual produk kesihatan. Saya pula buat bisnes kereta sewa kan. Pernah lah juga jual kopi-kopi apa semua kan. Pernah lah jual produk makanan, tapi saya tak pandai. Alright. So dia kata, tak apa Wahid, tak apa, you fokus jual kopi. So masa mula-mula saya jual SKV, saya jual ni, kopi ni. Kopi 4 in 1. Kopi ni kalau you minum, you boleh kurus. Kalau kopi ni, kalau nak cerita nak jual produk kesihatan ni susah sikit. Sebab apa, kita pun tak guna produk, kita pun tak tahu. Tapi kalau kopi ni, semua orang minum kopi kan. So saya daftar jadi usahawan SKV pada Februari 2021. Dan mula-mula saya fokus jual kopi je tuan-tuan. Saya pun lost business van sewa. So tak apa, kita boleh bangkit balik. Waalaikumsalam. Alright. So mula-mula, sebab apa, saya memang tak tahu macam mana nak jual produk SKV ni. So tapi Kak Nini cakap, tak apa Wahid, kau jual kopi je. Kopi je dulu kan. So kopi ni, semua orang minum kopi. So mula-mula tu saya jual kopi je. Alright. So macam mana saya jual? Saya tak pandai buat Facebook ad apa semua, saya tak pandai. Tapi saya boleh buat live. Saya live. Saya jual kopi. So bulan pertama alhamdulillah saya dapat buat sale dalam 11,000 macam tu lah. 11,000 jual kopi. Lepas tu ada orang nak beli, ada orang nak jadi ejen kan. So saya ajak lah. Bulan pertama saya dapat rekrut dalam 30 orang ejen. You orang nak tengok tak saya punya record sale pada tahun 2021. Daripada start saya join sampailah hujung tahun. Nak tengok tak saya punya rekod jualan, macam mana saya bermula daripada sale saya dalam 11,000 naik sampai boleh cecah 800,000 sebulan. Nak tengok tak? Satu kotak ni harga dia RM30, ada 20 secet. Kopi ni dia special tau. Dia kalau you minum, you jadi kurang lapar. Kalau you minum waktu pagi, you tak payah sarapan. So dia boleh membantu untuk turunkan berat badan. Lepas tu kopi ni dia sesuai untuk orang kencing manis. Kalau orang kencing manis suka minum teh tarik, suka minum kopi tarik apa semua, yang ni bagus. Kopi ni dia 10 kali ganda lebih sedap berbanding kopi yang mahal tu. Kopi ni dia punya diformulasikan oleh Dr. Said. Kopi ni kalau you minum, you akan jadi kenyang. Alright. So nak tengok tak saya punya record sale daripada Februari 2021 sampailah Disember 2021. Alright, thank you. Sekejap saya cari gambar dia. Okay. Ni saya punya record lah, record sale. Kira macam bulan Januari 2021 tu saya belum ada sale lagi, belum join lagi. So pada Februari saya join. Saya punya jualan tu dapatlah 11,000 tuan-tuan. 11,000. Lepas tu saya punya adalah yang join jadi ejen kan dalam 30 orang. So saya punya commission tu dalam 2,900 lah. Bonus saya dapat dalam 2,900. Alhamdulillah lah kan. Tapi sebenarnya kalau nak ikut kan tak cukup tu. Boleh lah nak buat beli barang nak bagi anak makan kan. Lepas tu bulan Mac saya punya jualan tu naik jadi RM13,000. So
Total agent saya naik jadi 50 orang. So saya punya commission tu dalam 2,400. Lepas tu bulan April alhamdulillah turun sikit. Bulan April tu sebenarnya bulan puasa. So saya punya sale drop sikit jadi 10,000. So agent saya pun bertambah dalam 56 orang je lah. So saya punya commission dalam 2,100 orang. Oh dah harga lah cakap Alright, tu saya punya perjalanan lah. So tuan-tuan, sepanjang macam SKV ni, sepanjang 4 bulan pertama tu saya punya jualan tertinggi dalam 14,000 ya tuan-tuan. 4 bulan pertama saya duk promote. Paling tinggi saya punya jualan tu 14,000 je. Saya punya commission tak sampai 3,000 pun. Tapi tak apalah, saya syukur. Saya cakap dekat founder dia, puan, kalau saya dapat 2,000 pun saya dah syukur dah tuan-tuan. Saya dah syukur dah. Sebab apa saya nak beli, saya nak dapat duit tu nak bagi anak-anak saya makan je. Kan? Lepas tu masuk bulan kelima tuan-tuan, barulah saya punya jualan tu naik. Jadi ni bulan kelima, bulan Jun. Bulan Jun saya punya jualan tu naik jadi RM30,000. So saya punya agent pun bertambah 138. Saya punya bonus tu naik jadi RM6,500. Oi, masa ni saya syukur gila kan. Saya syukur gila. Sebab apa? Saya kalau dapat RM5,000 tu kira cukup lah untuk belanja apa semua kan. Dapat RM5,000 kan. Alright, so lepas tu bulan Julai naik jadi RM51,000. Agent saya dah start bertambah kepada 155 orang. Saya punya bonus tu dah jadi RM7,800 tuan-tuan. Lepas tu bulan Ogos tu kira macam tiba-tiba jualan tu naik jadi RM300,000. Kan? So saya punya bonus naik jadi RM41,000. Lepas tu saya punya jualan paling tinggi pernah capai RM800,000. Saya punya bonus naik jadi RM60,000. RM60,000. Itulah perjalanan saya tuan-tuan. Saya bermula dengan SKM ni dalam keadaan saya jatuh, terduduk, memang nak gila kan. Memang zero langsung. Memang jahanam tu. Tapi saya buat, orang marah saya ke, orang kecam saya kan. Dalam live pun kadang-kadang orang kecam saya, orang cakap saya sembang apa semua, saya buat je. Saya buat kan. Lepas tu alhamdulillah lah, lepas masuk bulan kelima tu baru saya nampak hasil. So you all pun bila you join, you jangan give up. Orang kecam you, orang marah you, orang kata kat you, you buat je. You buat. Sebab apa? Selagi you percaya benda tu you boleh bantu diri you, you boleh bantu orang lain lagi, you buat je. You buat. Dan bulan lepas, nak tengok tak sale saya pada tahun 2022? Ada tak nak tengok? Ini sale saya pada 2021 tau. So total sale saya 3.5 juta. Total agent yang saya dapat rekrut 600 orang. Total bonus saya dapat 256,000 tuan-tuan. 256,000. Ini tahun 2021. Nak tengok tak saya punya 2022? Kan? Cuba komen. Ada tak nak tengok? Ada tak nak tengok 2022 punya saya punya jualan. Jualan total agent saya dengan saya punya bonus. Ada lagi ke yang dengar saya punya live ni? Alright. Nak. Okay, thank you. Jangan saya cari gambar dia. Okay, ni record sale saya lah. Record saya daripada Januari dengan Februari. So Januari tu sale dalam 682,000. Saya punya agent dalam 653 orang. Saya punya bonus tu 35,000 lah alhamdulillah. Tapi bulan lepas, bulan Februari tuan-tuan, bulan Februari saya punya total sale tu 2.455 juta tuan-tuan. 2,455,855. Saya punya agent 739. Saya punya bonus tu tuan-tuan 77,000 tuan-tuan. Ya Allah, syukur gila. That's why saya cakap bisnes yang saya buat sekarang ni, dia punya sale dengan dia punya keuntungan tu lebih besar daripada bisnes kereta sewa. Sebab tu saya cakap, betul tak? Kadang-kadang kita jatuh tu tuan-tuan, kita jatuh tu sebenarnya itulah rahmat. Itulah rahmat yang Tuhan nak bagi kan. So betul lah kan. Mana Tuhan nak ganti kat saya benda yang lebih baik. Dan the best part adalah saya buat bisnes ni, saya buat 2 orang je tuan-tuan. Saya
Saya buat bisnes ni dengan isi saya je. Tidak ada pekerja. Dulu tuan-tuan, saya ada pekerja 10 orang. Pening kepala nak fikir pasal pekerja. Dengan KWSP-nya, dengan gajinya, dengan staff buat grup, kutuk kita pun semua. Ui, pening kepala. Kita duk penat-penat pun semua, dia orang duk onyek-onyek. Lepas tu saya sekarang ni bisnes SKV, sebulan saya boleh buat 2 juta. Tahun ni saya target lah, insyaAllah saya boleh pergi 60 juta. 60 juta. Dan saya target lah, macam saya punya leader Kak Nini. Kak Nini saya punya leader, dulu masa saya join, dia punya jualan paling tinggi 600 ribu. Paling tinggi 800 ribu. Sekarang ni Kak Nini saya punya leader, dia punya jualan dia bulan lepas 20 juta. Kak Nini punya 20 juta. So saya tanya dia share lah, Kak Nini berapa Kak Nini punya bonus. Nak tahu tak, Kak Nini leader saya yang saya jumpa ni, sale dia bulan lepas 20 juta. Nak tahu tak dia punya bonus berapa? Dia sendiri yang share. So saya target, saya nak jadi macam saya punya leader. Saya nak jadi macam saya punya senior. Sebulan dia punya jualan tu 20 juta. Nak tahu tak dia punya bonus berapa? InsyaAllah semua orang boleh jadi macam Kak Nini. Sebab apa? Dalam bisnes SKV ni dia tidak ada limit. Siapa yang buat dia dapat. Jual apa? Saya jual ni dia actually SKV ni dia ada banyak produk tau. Dia produk yang tengah viral ni, Defend ni. Yang kalau you dengar dekat radio, vitamin partner. Produk dia semua ada KKM, ada JAKIM, semua ada lesen. Ni. Kalau dekat radio kan, Rain. So ni produk dia. So SKV ni dia fokus produk untuk kencing manis. So ada tak sesiapa yang nak join? Kalau siapa yang nak join saya, nak jadi usahawan SKV, boleh komen nak, you screenshot video ni, dan you pergi dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Okay, so Kak Nini dia punya jualan tu total dalam 20 juta. And then dia share lah, total dia punya bonus 300 ribu. Saya dengar tu 300 ribu sebulan, ya Allah, terbeliak. Kalau you dapat 300 ribu sebulan, 300 ribu sebulan net profit, you rasa apa? Oh gila kan. So macam Kak Nini ni, sebab apa dia dah lama, sebab tu dia punya sale tu naik. Saya dah beli 2 botol. Nak deposit ke? Deposit ke? Dia nak daftar, yuran dia nak daftar jadi usahawan bermula RM65.40. Kan? Tapi you masuk tu, you kena masuk belajar, you kena promote. You jangan give up. So banyak orang dia promote, baru 3 kali promote tak ada orang beli, dia give up. Macam saya buat hari-hari lah, saya promote, hari-hari saya promote, alhamdulillah sekarang ni saya dapat hasil. Alright, so okay, nak tengok tak saya punya sale saya bulan ni? Ini tadi saya tunjuk sale saya bulan tahun ni. Bulan lepas dalam 2 juta lebih kan. Bulan ni ni saya punya record sale lah untuk bulan Mac. Kan. So daripada 1 sampai 8 saya punya personal sale dalam 5.400 5,400 je, tak banyak. Lepas tu saya punya group sale dalam 1.5 juta. Saya punya bonus 46,000 dah. 46,000 dah. Alhamdulillah, ya Allah kata. So dekat situlah saya bangkit dengan SKV. So saya mencari sesiapa yang nak ubah hidup dia, yang nak start bisnes, yang nak settlekan hutang, yang nak bangkit balik, saya nak bantu. Modal untuk daftar jadi usahawan SKV bermula RM65.40 je. So you masuk, you belajar, you training, and then you guna produk, you promote. Alright. Siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp dia. Company ni you jangan risau, company ni semua lesen ada. Lesen ada, produk-produk dia memang ada KKM kan. Dia punya founder pula doktor, co-founder dia lawyer, dia punya duta dia partner kan. Duta dia partner. So you jangan risau, company ni memang ada lesen. Kan. Siapa yang nak, you komen nak, you screenshot video ni, and then you pergi dekat saya punya bio, you WhatsApp saya, you cakap you nak jadi usahawan SKV. Modal dia RM65 je. Tapi you masuk, you jangan give up lah. You masuk, you promote, you masuk training, you promote. Orang beli ke tak apa, janji you konsisten. Kan. So itu